Technical problem sikit hari ni. Air terjun lah hari ni. Hari ni itulah pakai laptop cikgu pula hari ni. Ya. Sekarang dekat mana ni? Argentina ke? Ini di Air terjun ni. Victoria Falls. Victoria Falls di Kenya. Victoria Falls, Zimbabwe. Zimbabwe. Ya, apa kita panggil? Dia ada 3 negara. Zimbabwe pun ada dan dia ada 3 negara. UTK. Uganda, Kenya, Tanzania. Bukan Iguazu, Ustaz. Ada juga, tapi Ustaz Iguazu pun 3 negara. Betul, memang betul. Dia kebanyakan, yalah Allah buat supaya manusia ni belajar berkongsi. Betul. Okey tuan-tuan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala quwwata illa billah. Jadi hari ni insya-Allah kita pergi cerita yang tolong mute your phone. Tolong mute your phone yang lain please. Terima kasih. Jadi kita ke cerita yang keempat tuan-tuan, ya. Pada ayat 84 patutnya, tapi kita kena mula daripada 83 sebab ayat tu mula daripada 83. Ya, Suratul Kahfi ayat yang ke-83 wa yas'alunaka an Dzilqarnain. Nanti baru kita masuk 84. Muka surat 302. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka an Dzilqarnain. Jadi dalam Quran ada banyak macam ni. Wa yas'alunaka ni banyak. Ya, wa yas'alunaka anil mahid. Mereka tanya tentang perempuan yang haid. Wa yas'alunaka anil ahillah. Mereka tanya tentang bulan. Ya. Wa yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka tanya tentang arak dan sebagainya. Jadi maknanya banyak. Ya, banyak dia punya persoalan yang ditanya oleh manusia kepada Nabi SAW. Dan salah satu daripada soalan yang ditanya ialah tentang Dzilqarnain ataupun Zulqarnain. Nanti tuan-tuan tanya pula, ya, Zul ke, Zil ke, Zal ke? Sebenarnya tiga-tiga boleh baca. Inilah keistimewaan bahasa Arab, dia boleh baca dengan 3 cara. Ya, macam nama orang Abdullah kan. Kita boleh baca Abdullah dengan domah baris depan. Kita boleh baca Abdillah dengan baris bawah dan kita boleh baca dengan Abdallah baris atas, ya, baris depan boleh, baris atas boleh, baris bawah boleh. Jadi Abdullah, Abdillah. Sebab tu Jamal Abdillah nama penyanyi kan. Ya, tak pernah pula orang tanya pasal apa tak bagi Jamal Abdullah. Ya, pasal apa Jamal Abdillah? Ada beza ke? Sebenarnya beza dari segi cara baca saja. Ya, dan ada kesan kepada apa kita panggil grammar dia lah, ya. Jadi wayas'alu dan mereka bertanya kepada kamu. Mereka tu siapa dia? Mereka tu ialah orang-orang kafir Quraisy. Makna bukan seorang, ramai. Ya. Apa yang mereka tanya? Mereka tanya an Dzilqarnain, tentang seorang lelaki yang digelar Zulqarnain. Dibaca Z kerana sebelum dia ada an. Ada dalam bahasa Arab ni kita panggil huruf jar, ya. Bahasa orang putih kita panggil preposition lah. Ya, preposition from, into, ya. Jadi itu semua tu dalam bahasa Inggeris kita panggil preposition. Bahasa Arab pun ada preposition, ya. Dan apabila ada noun yang datang selepas preposition, barisnya mesti bawah. Sebab tu dibaca Dzilqarnain. Asalnya Zulqarnain. Dan Zulqarnain atau Dzilqarnain bukan nama orang. Sebab tu orang Arab tak ada nama Zulkarnain, tuan-tuan. Orang Melayu yang ada nama Zulkarnain. Zulkarnain, Zulkifli, Zulfikar, ya, Zul macam-macam lah, ya. Jadi orang Melayu yang nama Zul ni orang Melayu. Sebab dalam bahasa Arab Zul ni ialah gelaran, ya. Mana macam kita kata Nabi Zulkifli, itu bukan nama dia, ya, nama dia lain, ya. Tapi itu gelaran dia. Maknanya lelaki yang menjamin keselamatan, yang menjamin kita panggil kelangsungan hidup, ya. Tu kifli. Ya, daripada perkataan takaful lah, takaful. Ya, jadi Zulkifli ataupun Zul takaful kita panggil.
Maknanya orang yang menjamin keselamatan kita, yang membantu kita dalam susah. Ya. Kalau Zulkarnain, lelaki yang memiliki 2 tanduk. Ya. Sebab Qarnun makna tanduk. Ya, macam tanduk yang berada di pada kepala kerbau tu. Ya, tu kita panggil tanduk. Jadi Qarnain makna 2 tanduk. Ya, 2 tanduk. Jadi 2 tanduk ni, tuan-tuan dan puan-puan, ya, bila kita sebut 2 tanduk, maknanya memang ya di atas kepala dia ada tanduk, bukan makna kepala dia bertanduk. Ya. Kerana digambarkan ya dia seorang apa kita panggil raja yang membawa tentera dia untuk mengalahkan negara-negara ya yang bermusuh dengan dia ataupun negara-negara yang menzalimi rakyat dia. Jadi dia bebaskan mereka ni. Jadi macam topi Viking tu lah ya. Jadi itu apa kita panggil ya, itu kita selalu tengok dalam cerita-cerita apa ni filem-filem lah ya. Dan disebut juga ya Qarnun di sini maknanya tanduk dunia, timur dan barat. Sebab Zulkarnain dia menguasai timur dan barat. Ya, east and west. Ya. Apa dia east and west? East adalah tempat terbit matahari, west adalah tempat tenggelam matahari. Ataupun dalam bahasa Arab kita panggil maghrib dan masyriq. Maghrib tempat tenggelam matahari, masyriq tempat apa ni terbit matahari. Ya. Jadi kita tuan-tuan boleh catat maghrib dan masyriq ya. Jadi maghrib biasa kita kaitkan dengan waktu, betul. Memang maghrib tu waktu. Tetapi maghrib juga ialah tempat tenggelam matahari. Maghrib ialah waktu tenggelam matahari dan maghrib juga ialah tempat tenggelam matahari. Sebab tu di dunia ni ada tak negara yang kita panggil maghrib? Ada tak tuan-tuan? Negara maghrib kat mana? Maghribi. Maghribi ya. Orang Arab panggil maghribi. Maknanya Morocco lah. Kenapa Morocco dipanggil negara maghrib? Kerana kalau kita berada di Morocco, kita akan tengok seolah-olah ya, apa ni matahari itu tenggelam di sebelah barat dia. Sebelah barat Morocco apa laut apa tuan-tuan? Lautan apa Haji Tuan? Atlantik. Lautan Atlantik. Ya. Jadi oleh kerana lautan Atlantik itu berada di sebelah Morocco, jadi seolah-olah bila maghrib kita tengok matahari itu tenggelam kat situ, seolah-olah. Ya, seperti mana kita tengok ya matahari terbit di Jepun sebagai contoh. Sebab tu Jepun dipanggil the land of the rising sun. Ya, negara matahari terbit atau kita panggil masyriq. Ya. Tapi kalau maghrib waktu dan tempat. Ya, ada 2 makna. Satu waktu tenggelam makna maghrib, satu lagi ialah tempat tenggelam. Ya, itu negara maghrib. Jadi dalam bahasa Arab kita panggil maghrib ataupun maghribi. Ya, dalam bahasa kita Morocco lah, kita panggil Morocco. Ya. Ataupun Marok ya, dalam bahasa French kita panggil Marok ya. Jadi mereka tanya tentang Zulkarnain. Ini adalah soalan pertama yang ditanya, tapi Allah letak di hujung. Sebenarnya orang kafir Quraisy tuan-tuan, orang kafir Quraisy tak ada kitab. Sebab mereka menyembah berhala. Yang ada kitab siapa dia? Yahudi dan Nasrani. Ya. Dan orang yang apa kita panggil ya, yang boleh ditanya oleh orang kafir Quraisy adalah orang-orang Yahudi, sebab orang Yahudi duduk di Madinah. Jadi setiap kali orang Mekah nak pergi ke negeri Syam untuk berniaga ke utara, Abnos ya, mereka akan singgah di Madinah. Sebab Mekah Madinah tu 460 km. 8 hari perjalanan. Jadi sesuailah mereka berhenti di Madinah. Ya, mereka berehat ya, 3-4 hari berehat di sana, kemudian barulah meneruskan perjalanan. Dan oleh kerana mereka singgah di Madinah, mereka ada peluang bertanya kepada orang Yahudi. Jadi kata Ibnu Katsir, ya, mereka tanya, mereka bagi tahu pada orang Yahudi, di kampung kami di Mekah ada seorang lelaki mengaku sebagai nabi dan rasul. Dia mengaku sebagai nabi. Ya. Kami tak tahu sama ada dia ni betul atau tidak. Tetapi dia ni latar belakang dia orang baik. Dia orang mulia, datuk dia orang mulia, bapa dia orang mulia, keluarga dia mulia Bani Hashim. Mereka lah yang jaga Kaabah, bagi makan orang haji dan umrah. Maknanya memang orang baik, keturunan baik-baik. Ya. Dan Muhammad ni dikenal sebagai Al-Amin, orang yang amanah, As-Sadiq, yang bercakap benar. Jadi oleh kerana itu kami tak tahu dia ni cakap betul ke tak. Jadi ada tak soalan yang kami boleh tanya supaya boleh membuktikan dia ni betul atau tidak. Itu asal dia tuan-tuan. Maka orang-orang Yahudi pun bagi 3 soalan. 3 soalan. Tuan-tuan kena catatlah, kita dah catat dulu ya. Tapi tuan-tuan lupa, mungkin dah lupa, catat balik. Nombor 1 soalan ialah, Muhammad
kamu tahu tak seorang lelaki yang menguasai timur dan barat, seorang raja, ya, yang bermusafir ke timur dan ke barat, dan dia menguasai timur dan barat, menguasai dua tanduk dunia. Sebab tu panggil Zulkarnain. Ya. Itu soalan pertama. Soalan kedua, ya, tahu tak tentang 7 pemuda, ya, yang tidur di dalam gua, ya, yang Allah tidurkan selama ratusan tahun, ya, 309 tahun. Itu soalan kedua. Soalan ketiga ialah, tahukah kamu tentang roh? Ya, yang pertama tentang Zulkarnain, yang kedua tentang 7 pemuda yang tidur, nombor 3 ialah tentang roh. Itu 3 soalan. Tapi kalau kita tengok dalam kitab Al-Quran, ya, dalam surah Al-Kahfi, Allah jawab 4 soalan dalam ni. Soalan pertama tentang 7 pemuda, betul kan? 7 pemuda. Soalan kedua tentang apa, tuan-tuan? Ya, Datuk Osman. Soalan kedua tentang apa dalam surah Al-Kahfi? Tentang 2 adik-beradik yang, ya, masing-masing manage dia punya harta pusaka. Seorang manage according to syariah, seorang lagi, ya, tak syariah compliant. Itu soalan yang nombor 2, ya. Itu cerita tentang harta. Soalan ketiga tentang apa, Haji Don? Dalam surah Al-Kahfi yang kita dah baca pada sebelum ni, ya, 2 minggu lepas. Cerita tentang Nabi Musa. Cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir. Khidir. Nabi Musa dengan Khidir. Nabi Ishak. Khidir. Ishak bin Nun. Nombor 2 dulu. Nabi Musa dan Yusha' bin Nun. Ishak bin Nun. Dia Yusha' dulu. Baru lepas Yusha' barulah Nabi Khidir tu. Ya, selalu orang duk sebut Khidir. Seolah-olah dia tutup cerita tentang Yusha'. Cerita Yusha' dulu. Pasal cerita Yusha' pun interesting juga, ya. Apa yang interesting tentang cerita Yusha' ni, apa, tuan-tuan? Yusha' ni apa yang interesting? Selain daripada dia menemani Nabi Musa, dia ada cerita satu benda yang luar biasa. Tentang apa tu? Ya, tentang apa, tuan-tuan? Apa yang luar biasa? Ikan, pasal ikan yang keluar tu. Ikan yang melompat keluar. Ikan melompat keluar. Macam mana ikan tu boleh melompat keluar? Apa sebab dia? Dia bertemu 2 laut Ustaz Dia bertemu tempat yang sepatutnya dia jumpa Nabi Khidir tu, tempat yang ikan tu keluarlah. That's the place yang they supposed to meet Nabi Khidir tu. Okey, betul. Secara umumnya betul, tapi The living water. Tu dia cerita the living water tu. Ya. Ataupun kita panggil the water of life kan, Haji Mat Syah kan? Ya. Jadi bila mereka sampai di situ, sebab air tu, ya, bila dia pukul batu tu, air tu terpercik masuk ke dalam perahu, ya, ataupun bot Nabi Musa tadi. Terkenalah ikan tadi, ya. Ikan tadi dah dimasak, dan ikan tu sepatutnya akan dimakan pada waktu tengah hari nanti, makan tengah hari. Disebut dalam Quran, ya, al-radak. Radak tu ialah lunch. Memang dah masak siap dah. Ya. Tetapi ikan tadi hidup balik, ya, berenang masuk dalam laut ataupun dalam sungai tadi, pertemuan 2 sungai ataupun pertemuan 2 laut, ataupun pertemuan antara sungai dan laut. Maknanya di muara lah. Kalau dia sungai dan laut, dia di muara sungai. Maknanya di kuala. Ya, pertemuan. Sebab dalam bahasa Arab, bila kita sebut bahrun tu boleh makna laut, boleh makna sungai, boleh juga makna tasik yang sangat besar. Ya. Jadi bahrun tu Allah tak tentukan secara pasti bahawasanya dia laut, tak. Ya, kerana Allah nak, ya, para ulama, para ahli geografi, ya, sejarawan, carilah, fikirlah, ya, usahakan, buat research supaya Allah nak bagi pahala kepada kita, ya. Sebab itu kita bagi antara cadangan dulu, ya, antara tempat yang dikatakan sebagai sebagai tempat pertemuan tu di mana, tuan-tuan? Di mana Datuk Azizul, kat mana? Antara tempat yang kita kata berpotensi sebagai tempat pertemuan 2 tu tadi, kat mana? Khartoum. Di Khartoum. Di Khartoum. Khartoum berada di Sudan lah. Yep. Ya. Sebab ada 2 sungai kan, 2 sungai yang bertemu. Dua-dua tu adalah Nile River kan. Yang pertama adalah Blue Nile atau White Nile? Yeah. Blue Nile and White Nile. White Nile. Yang mana satu? Yang dekat dengan laut, blue ke white?
Yang dekat dengan laut. Dua. Satu dekat dengan laut, satu lagi di tengah-tengah padang pasir. Blue Nile. Yang dekat dengan laut blue lah kan, sebab laut tu blue. Yang dekat dengan laut blue. Yang dekat dengan padang pasir sebab padang pasir tu putih. Jadi pasirnya antaranya putih kan, sebab tu dipanggil White Nile. Jadi pertemuan Blue Nile dengan White Nile dipanggil sebagai Majma' al-Bahrain, pertemuan antara dua sungai ataupun dua laut. Di mana kalau dua sungai kemungkinan besar adalah di Sudan, sebab Sudan tu adalah jiran kepada Mesir. Sebab Sungai Nil ni daripada Mesir, tempat Nabi Musa dihanyutkan dan dia duduk di sana. Dan kalau kita menyusur ke selatan, kita akan bertemu dengan Sungai Nil yang berada di Sudan. Kalau kita susur lagi sampai ke bawah, kita akan jumpa sampailah ke Tasik Victoria. Yang dikongsi oleh 3 negara Ustaz sebut tadi. Formula dia UTK, Unit Tindakan Khas. UTK, U Uganda, T Tanzania, K Kenya. Itu formula dia, UTK. Sebab kalau tidak kita ingat tuan-tuan. Nak kena bagi formula baru ingat. Okey, itu cerita tentang pertemuan dua sungai tadi ataupun antara sungai Nil dengan Laut Mediterranean kemungkinan. Pun tempat yang ada kemungkinan juga. Jadi ada water of life ataupun the living water. Sebab itu Nabi Khidir umurnya panjang kerana diceritakan bahawasanya dia pernah minum daripada the water of life ni. Sebab tu Ustaz ada sebut kan cerita Indiana Jones kan. Bila Nazi cari Holy Grail, bila letak the living water dalam Holy Grail, bila minum orang tu boleh immortal. Dah tentu ni tipu lah tuan-tuan. Ini gimmick filem saja. Tapi cerita-cerita ni ada dalam masyarakat Jerman pun ada, dalam fairy tale Jerman pun ada. Scottish pun ada tuan-tuan. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya orang putih pun ada cerita-cerita macam ni. Dan memang ada kita panggil seorang nabi yang namanya Khadir ataupun Khidir yang Allah panjangkan usia sehingga dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Okey, selesai. Jadi bila mereka tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul katakanlah wahai Muhammad, Allah kata sa'atlu alaikum. Sa'atlu sin tu makna akan. Sa'atlu alaikum, aku akan bacakan, aku akan ceritakan alaikum ke atas kamu minhu tentang Zulkarnain zikra. Aku akan ceritakan kisah dia ni. Jadi maknanya Nabi Muhammad akan ceritakan benda ni. Kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy yang bertanya soalan. Sebab orang Quraisy tak boleh tanya soalan sebab mereka tak ada idea. Mengapa orang Yahudi boleh tanya soalan? Sebab soalan itu datang daripada kitab Taurat. Mereka dapat wahyu. Cuma Taurat sudah diselewengkan sebahagian. Tapi bukan keseluruhan Taurat itu diselewengkan. Hanya yang berkaitan dengan hukum hakam yang telah diselewengkan. Cerita-cerita banyak yang tak diselewengkan. Cerita Nabi akhir zaman, macam mana ciri-ciri dia, sifat-sifat dia, itu tidak diselewengkan. Kerana mereka menyangka bahawasanya Nabi akhir zaman tu datang daripada kalangan Bani Israel. Sebab tu mereka tak selewengkan. Dalam Injil pun sama tuan-tuan. Yang diselewengkan adalah hukum hakam. Contoh kita kata arak tu haram, dihalalkan. Apa lagi kita kata? Benda-benda yang mereka rasa mereka hendak, mereka akan buat. Mereka akan mereka akan ubah. Mereka tulis Taurat tu dan Injil tu dengan tangan mereka sendiri. Mana mereka ubahlah. Okey, selesai di situ. Apa ciri-ciri Zulkarnain tuan-tuan? Kalau Ustaz sebut pada Ustaz tanya Haji Don, siapa antara kandidat yang kita boleh kata Iskandar Zulkarnain dalam sejarah dunia ni, one of the candidate siapa dia? Cuba bagi satu contoh. Siapa yang layak kita katalah kemungkinan? Siapa dia? Haji Don? Fikir. Siapa dia? Alexander the Great. Haji Ahmad Nazri kata Alexander the Great. Betul? Itu memang antara calon utama Alexander the Great. Okey, lain pada Alexander the Great siapa yang layak untuk jadi Iskandar Zulkarnain? Siapa dia? Haji apa? Kapten Sharom. Siapa Kapten? Kapten Sharom banyak berjalan banyak tempat kan? Dia mesti ada idea ni. Siapa Kapten? Dia situ. Haji Mat Shah ada. Selain daripada Alexander the Great, siapa lagi
raja yang hebat dalam dunia ni? Siapa tuan-tuan? Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman. Boleh tak Nabi Sulaiman? Ya. Jadi sebahagian para ulama kata tak, sebab Zulkarnain bukan nabi. Dia bukan nabi, dia bukan rasul. Maknanya dia mesti orang biasa, tapi dia beriman. Ya, dia beriman. Panjang cerita tuan-tuan ya. Nanti tuan-tuan akan bagi tahu Alexander the Great tak beriman. Nanti dulu tuan-tuan. Panjang cerita dia ya. Itu kita akan cerita malam ni. Mana yang kita sempat kita akan sebut. Ya. Jadi siapa selain daripada Nabi Sulaiman tak layak dah ya, sebab dia seorang nabi dan rasul. Siapa lagi tuan-tuan? Raja besar hebat dalam dunia ni. Yang baiklah. Firaun tak masuk. Namrud tak boleh. Ya, Nabucodonosor tak boleh. Nabucodonosor Babylon. Ya, Babylonian punya king tak boleh sebab jahat. Ya, dia bunuh orang, ya, dia bakar tempat yang dia masuk, ya, dia musnahkan peradaban. Jadi tak, ya. Zulkarnain tak ada ciri-ciri macam tu. Siapa tuan-tuan? Ya, siapa Datuk Azizul? Siapa lagi? Selain daripada Alexander the Great. Siapa Datuk? Tengah fikir ni Ustaz. Tengah fikir. Tak sampai lagi ya. Siapa Datuk Osman? Ertugrul. Siapa dia? Ertugrul. Oh, Ertugrul. Kemudian. Ini zaman sebelum. Sebab dia ni hidup zaman sebelum Nabi. Kalau kita nak kata selepas zaman Nabi, ada dua tokoh hebat. Satu ialah Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi. Satu lagi ialah siapa? Ya, Muhammad Al-Fatih. Tapi dia tak layak. Dia tak fit into the definition. Sebab apa tuan-tuan? Sebab raja ni hidup sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab itu kisah dia ada dalam kitab Taurat. Ya, kisah dia ada dalam kitab Taurat. Ya. Dalam kitab Taurat. Sini sebelum zaman Nabi Isa lah tu kan Ustaz. Sebelum zaman Nabi Isa, betul. Dia mesti sebelum zaman Nabi Isa. Sebab tu Alexander the Great boleh. Sebab Alexander the Great dia mati 323 Masihi, before Masihi. Ya, dia before Christ. Julius Caesar? Julius Caesar boleh tapi Alim tapi iman. Julius Caesar dia ada skandal dengan apa ni? Siapa? Dengan Cleopatra. Dia banyak. Mana boleh? Tak layak ya. Ada seorang lagi daripada Iran tuan-tuan, daripada Parsi. Siapa? Persian punya king. Siapa tuan-tuan? Cyrus the Great. Cyrus tuan-tuan. Ya. Cyrus the Great. Cyrus boleh. Ya. Tetapi ya, Cyrus akhirnya tak menempati ciri-ciri sebab Zulkarnain ya, dia tidak pernah kalah dalam peperangan. Itulah ayat 84 ni tuan-tuan. Sebab tu penting kita tadabbur, kita tengok apa ciri Zulkarnain. Okey, kita baca ayat 84. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, makanna lahu, kami telah teguhkan kedudukannya. Ya, maknanya Zulkarnain ni dia mesti raja. Dia mesti seorang yang hebat. Ya, panglima perang, raja yang menguasai apa ni negara-negara, ya. Apa ni tempat dia masuk, ya, maknanya dia bukan, dan dia mesti timur dan barat. Maknanya di Europe pun dia ada, di Asia pun dia ada. Pasal ya, bila kita sebut timur dan barat, memang dalam masyarakat dunia sekarang pun ya, kita akan sebut east and west. Ya, kita kata konflik antara east and west. Bila kita sebut east, kita tahu itu Asia. Ya. Kalau kita sebut west, west adalah timur, ya. West adalah barat. Maknanya sebelah Eropah sana tuan-tuan. Ya. Jadi dia mesti pergi kedua-dua tempat tadi, ya. Dan dia tidak kalah dalam peperangan. Sebab itu Allah sebut inna makanna lahu fil ardi, kami teguhkan kedudukan dia. Maksud teguhkan tu apa? Lantik dia sebagai raja, lantik dia sebagai panglima perang, sebagai seorang penguasa. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ya. Dan kami berikan sabab, ya, jalan kepada dia untuk mencapai segala sesuatu. Salah satu maknanya di sini tuan-tuan, ya, kata ulama tafsir ialah dia tak pernah kalah dalam peperangan. Ya. Dia tak pernah kalah. Ya. Cyrus the Great tuan-tuan, dia kalah dan kena bunuh. Tuan-tuan kena tengok satu cerita Kazakhstan, ya. Ustaz pun tengok di YouTube. Ya, cerita tentang Tomiris. Tomiris ni adalah seorang ratu, dia queen Tomiris. Ni cerita baru tuan-tuan. Ya, kalau tak salahnya baru rilis tahun 2020, tahun lepas ataupun 2019 mungkin. Tomiris ni adalah salah seorang daripada queen. Ya, dia seorang pejuang,
Ya, dia seorang queen, ya. Dan dia dan anak buah dia yang berjaya membunuh Cyrus the Great. Cyrus kena bunuh, ya, kena pancung kepala. Dan dia punya apa kita panggil, ya, diletak arak dalam tempurung kepala dia, tuan-tuan, ya, diminum airnya. Dirayakan kemenangan itu oleh Tomiris tadi, ya. Jadi makna Cyrus tak boleh sebab dia kalah. Sebab itu, tuan-tuan, antara calon yang paling layak adalah Alexander the Great. Ya. Dan tuan-tuan nak kenal Alexander the Great, tuan-tuan tak boleh baca orang barat tulis pasal dia, tuan-tuan. Pasal dia daripada Greek. Ya, dia daripada Greek. Ya, dia daripada belah sana. Jadi oleh kerana itu, orang barat, ya, akan tulis cerita dia mengikut acuan mereka, tuan-tuan. Ya, sebab mereka selalu, ya, bila kita tanya orang barat kata mereka ni mewarisi tamadun apa kita panggil, ya, Greek dan Roman. Ya, Greco-Roman Empire. Ya, Greco-Roman Empire. Maknanya Greek dan juga Roman. Ya, mereka akan kata datuk nenek kami dulu, ya, kami punya ancestor berasal daripada sana. Jadi oleh kerana itu, kalau cerita tentang Alexander the Great tu cerita-cerita yang berkait dengan Islam, habislah, tuan-tuan. Ya, jadi mereka defeat the purpose lah. Sebab tu mereka kena cerita Zulkarnain tu sebagai orang yang pengamal homoseksual, ya, orang yang jahat, bakar negara orang, ya, buat hubungan sulit, buat macam-macam. Ya, sebab itu kita kena baca daripada perspektif ulama Islam pula. Apa ulama Islam tulis tentang Alexander the Great? Ya, ataupun kita panggil Iskandar Zulkarnain. Ya, tuan-tuan tengok siapa guru pada Alexander the Great? Siapa guru Alexander the Great, Haji Nazri? Guru dia, siapa guru dia? Socrates. Socrates. Aristotle. Bawah dia. Aristotle. Ya. Aristotle. Ya, Aristotle tu dia anak murid kepada siapa? Kepada Plato. Plato anak kepada Socrates. Dia ada formula dia, tuan-tuan. Formula dia SPA. SPA. Tuan-tuan kena tulis secara descending. SPA. S tu Socrates, P tu Plato, Aristotle, A tu Aristotle. Jadi maknanya Aristotle anak murid Plato, Plato anak murid kepada Socrates. Suruhanjaya Pengetahuan Awam. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, ya, SPA. Ya, jadi Socrates, ingatlah Socrates tu yang asal dia. Dan tuan-tuan kena baca cerita macam mana Socrates mati, tuan-tuan. Ya, dia dijatuhkan hukuman bunuh, tuan-tuan. Dia kena minum racun. Pasal dia bawa ajaran tauhid. Ya, dia bawa ajaran tauhid yang bertentangan dengan ajaran majoriti masyarakat Greek pada masa itu. Masyarakat Greek di Athens pada masa itu, tuan-tuan. Ya, sebab masyarakat Greek mereka bertuhan kepada Tuhan itulah. Apa kita panggil, ya, yang Zeus, ya, yang tuhan-tuhan mereka. Ya, tuhan-tuhan mereka, the gods and goddesses tu. Ya, tetapi minoriti di kalangan masyarakat, dia punya scholar dia, people of knowledge dia, mereka beriman dengan agama tauhid. Sebab tu Socrates beriman dengan agama tauhid, Plato agama tauhid, Aristotle agama tauhid. Ya. Sebab itu, tuan-tuan, bapa kepada Alexander the Great, yakni Philip, ya, Philip II, ya, dia minta Plato mengajak Alexander the Great di apa kita panggil, di palace dia, ya, di istana. Sebab tu, ya, dia panggil seperti mana Sultan Murad, ya, di Turki, Sultan Murad panggil Ak Syamsuddin untuk mengajar anak dia Muhammad Al-Fatih, macam itulah, ya, Philip II bawa Aristotle untuk ajar anak dia. Sebab itu Aristotle, ya, sentiasa menjadi mentor kepada Alexander the Great. Ya. Sebab itu Alexander the Great ni, tuan-tuan, ya, sampai dia mati umur muda. Mati umur 32, muda, tuan-tuan. Ya, dan mati pada tahun 323. Senang ingat, tuan-tuan. 323. Tuan-tuan catat je, 323 before Christ, ya, sebelum Masihi. 323, the first two number 32 itulah umur Alexander the Great ketika wafat, ketika meninggal. Ya, 32. Ya, umur dia muda sangat. Pada tahun 323 sebelum Masihi, ya. Maknanya 323 tahun sebelum Nabi Isa lahir, tuan-tuan. Itulah, ya, jangka masa kehidupan Alexander the Great. Kalau Cyrus the Great 550. Ya, dia atas lagi, ya. Jadi sebab tu dia pun layak juga. Tapi ciri-ciri ayat 84 tak kena. Sebab dia kalah dalam peperangan. Alexander the Great tak mati dalam perang.
Alexander the Great tuan-tuan mati kerana sakit. Ya, dia kena malaria tuan-tuan, kena malaria. Ya, dia tak sakit, dia tak mati walaupun cedera dalam perang. Tu biasa, Rasulullah pun cedera dalam perang. Ya, Salahuddin Ayyubi pun pernah cedera. Sultan Muhammad Al-Fatih pun pernah, ya. Tetapi tidak membawa kepada kematian. Ya, kematian itu ya disebabkan sakit, ya, ataupun kerana malaria dan sebagainya lah. Ya, itu cerita dia. Okey, ayat 84. Ada soalan silakan. Ada apa nak tanya tuan-tuan? Jadi tuan-tuan kena ada asas tadilah, ya. Tuan-tuan kena kenal Zulkarnain bukan nama orang, itu gelaran. Ya, sebab itu kita sebut Iskandar. Iskandar tu nama dia. Zulkarnain gelaran dia. Macam kita kata Al-Amin. Al-Amin tu gelaran untuk Nabi Muhammad. Al-Mustafa gelaran untuk Nabi Muhammad. Bila kita sebut As-Siddiq gelaran untuk Abu Bakar. Bila kita sebut Al-Faruq itu gelaran untuk Sayyidina Umar. Ya, jadi tuan-tuan jangan keliru antara nama dia dengan gelaran dia. Ya, tu ada beza tuan-tuan. Boleh ya? Okey, ada soalan apa-apa setakat ni tuan-tuan? Diam tu makna faham tuan-tuan ya? Ustaz. Ya. Ustaz, yang SPA tu Socrates, Plato dengan Aristotle tu, dia memang nama dia ke? Nama dia. Betul. Ataupun ada nama Islam dia? Tak, nama dia. Memang nama dia. Sebab mereka ni orang Greek. Orang Greek memang nama macam tu. Kalau tuan-tuan dengar cerita cerita 7 pemuda, ya. As-Sayyid Abul A'la Al-Maududi, ulama Pakistan, dia tulis dia punya kita panggil kitab tafsir dia, dan disebut nama-nama 7 pemuda yang tidur dalam gua tu. Nama-nama semua pelik-pelik tuan-tuan, sebab bukan nama Arab. Tuan-tuan kena ingat, tamadun mereka ni 323 sebelum Masihi. Itu Alexander the Great. Sebab tu nama-nama dia pelik-pelik tuan-tuan. Ya, jangan pelik lah sebab mereka ni European. Sebab mereka bergerak daripada barat ke timur. Ya, Haji Jamal. So makna dia sebelum Nabi Isa, sebelum kitab Injil turun, mana berkemungkinan dia ikut Musa punya tu lah. Bukan. Nabi ikut, Musa punya. tak boleh ikut Musa sebab Musa Bani Israel. Oh. Jadi mereka ikut siapa? Bukan ikut Musa. Ikut siapa? Atas pada Musa lagi. Atas pada Musa. Siapa tuan-tuan? Agama Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim. Betul. Agama Ibrahim. Ya. Sebab itu orang Mekah kalau kita tengok kan, Nabi Ibrahim Nabi yang keberapa tuan-tuan? Setakat hafalan tuan-tuan tu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim nombor 6. Nombor 6. Nombor 6, Ibrahim nombor 6. Musa bawah tuan-tuan. Musa nombor 15 tuan-tuan. Musa nombor 15. Ya. Nabi Isa nombor 24. Patutnya orang Mekah beriman dengan agama Nabi Isa lah. Tak, sebab Nabi Isa diturunkan oleh Allah untuk Bani Israel. Pasal pun tak beriman dengan Taurat, kitab Nabi Musa? Pasal Nabi Musa eksklusif untuk Bani Israel. Ya, tetapi Ibrahim umum. Ya. Ibrahim umum. Jadi Ibrahim tu kan, dia beriman dengan agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, agama tauhid. Ya. Dan agama Nabi Ibrahim memang berlawan dengan penyembah berhala. Sebab bapa angkat Nabi Ibrahim, ya, bapa angkat dia tu, Azar tu, memang pembuat berhala. Ya, dia bukan buat secara kecil-kecilan tuan-tuan. Ya, ni buat belakang apa kita panggil, ya, kat garas rumah aja dah. Dia memang buat secara besar-besaran. Ya, dan memang dia pembuat berhala, dijual berhala, ya. Dan berhala-berhala besar tu sebahagiannya ada di kilang dia, ada di rumah dia. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim. Ya, sama macam Nabi Nuh juga. Ya, cuma Nabi Nuh tidak berhadapan dengan bapa saudara lah. Dia berhadapan dengan masyarakat pimpinan Bani Rasid pula, ya, yang juga menyembah berhala. Okey, ya. Haji Jamal ada apa soalan lagi? Tak ada Ustaz, terima kasih. Okey, setakat ni tak ada, ya. Jadi bukan Pluto tadi, ya. Pluto planet pula. Plato. Plato, ya. Jadi Socrates. Pluto tu kawan Mickey Mouse tu. Ya. Socrates, Plato dan juga Azizul ada lagi. Okey tuan-tuan, seterusnya. Fa'atba'a sababa. Jadi apabila Allah bagi jalan kepada Zulkarnain, ya, untuk
mencari ya ataupun memenuhi risalah dia, sebab walaupun dia bukan nabi, dia orang soleh. Ya, tujuan dia adalah membebaskan manusia daripada cengkaman ya manusia sesama manusia. Membantras kezaliman tu kerja dia, tuan-tuan. Sebab dia raja yang adil. Seperti mana Nabi Allah Sulaiman juga. Ya, tapi Nabi Sulaiman tu nabi. Nabi Daud tu nabi, king. Walaupun dia king tapi dia nabi. Tapi Iskandar Zulkarnain ataupun Alexander the Great, dia bukan nabi, dia bukan rasul. Ya, dia hanya orang soleh saja. Ya, itu para ulama Islam lah yang sebut, tuan-tuan. Ya, kalau kita baca orang barat punya memang ya bercelaru, tuan-tuan. Ya, jadi kita kena tengok apa ulama-ulama Islam cerita tentang Alexander the Great. Ya. Fa'atba'a sababa, lalu dia pun ikut. Ya, dia tempuh jalan yang Allah dah tunjuk tu. Hatta sehinggalah iza apabila balagha, dia sampai maghrib syamsi. Dah jumpa dah perkataan maghrib. Ya. Jadi mula-mula Iskandar Zulkarnain dia pergi tempat tenggelam matahari. Ini pelik, tuan-tuan. Patutnya sebab bila kita sebut, kita akan pergi daripada tempat terbit sampailah tempat tenggelam. Tapi Quran sebut tempat tenggelam baru pergi tempat terbit. Maknanya apa, tuan-tuan? Apa poin besar kat sini? Nak tunjuk bahawasanya apa, tuan-tuan? Apa poin dia, tuan-tuan? Dia pergi from west to east. Dia daripada west ke east, tuan-tuan. Dia bukan east ke west. Maksudnya Zulkarnain ni adalah orang Westerner. Dia westerner, tuan-tuan. Dia bukan easterner. Dia westerner. Sebab tu dia pergi tempat tenggelam matahari dulu. Baru pergi tempat terbit matahari. Sebab terbit matahari di Asia sana. Ya, di Korea, di Jepun, di sebelah tempat kita. Ya. Jadi itu antara poin besarnya, tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya bukanlah para miswara tak boleh, Sultan Melaka tak boleh lah. Yang pertama dia setelah zaman Nabi tak boleh. Ya, dia mesti sebelum zaman Nabi. Ya, nanti tuan-tuan kata meromah wangsa ke, tak boleh. Ya, jadi sebab apa? Sebab tak layak untuk memenuhi ciri-ciri dia tadi. Jadi apabila sampai ke Maghrib Syam, sampai ke tempat tenggelam matahari, wajada, dia mendapati matahari itu taghrubu, matahari itu tenggelam, ya, fi ainin, pada satu tempat yang ada air. Ain tu mana mata air. Ya, mata air. Ya. Hami'ah, mata air yang ada ciri-ciri dia, tuan-tuan. Apa ciri dia? Hami'ah ni kalau kita tengok tafsiran dia, maknanya hitam berlumpur dan berbau. Ya, dia hitam, ya, berlumpur, lumpur hitam. Ya, dia berselut, berlumpur, tuan-tuan, dan dia ada bau sikit. Ya, jadi salah satu tempat yang disebut sebagai tempat tenggelam matahari ini adalah di mana, tuan-tuan? Adalah di Aral Sea, tuan-tuan. Aral Sea. Di Uzbekistan. Ya, itu salah satu tempat dia. Sebab kalau tuan-tuan berada di sebelah timur, tuan-tuan tengok Aral Sea tu, tuan-tuan akan nampak matahari seolah-olah tenggelam kat situ. Dan memang Aral Sea tu berlumpur, tuan-tuan. Ya, selut. Ya, masa Ustaz pergi tu, Ustaz pakai kasut putih. Bukanlah putih sangat, ya. Maknanya macam kelabu-kelabu sikit. Jadi masuk dalam selut, habis hitam, tuan-tuan. Dan tempat tu, ya, berbau sikit sebab dia punya kandungan sulfur dia tinggi. Sebab Aral Sea, tuan-tuan, kawasan minyak, tuan-tuan. Kawasan kaya dengan minyak. Ya, sebab tu Uzbekistan, ya, ada manfaat, ya, dari segi minyak. Kazakhstan pun sama juga. Sebab Aral Sea itu dikongsi oleh Uzbek dan juga Kazakhstan. Ya, dua-dua negara ni ada manfaat daripada Aral Sea. Cuma Aral Sea itu dah mengecil. Ya, bukan macam dulu, dah tinggal 10% daripada asal. Sebab ya, Soviet Union dia telah deviatekan sungai itu, tuan-tuan. Ya, dia dituakan dua sungai yang berada di Uzbek, ya, ke kawasan di Rusia. Sebab tu Rusia muncul sebagai negara pengeluar kapas antara yang utama di dunia sekarang ni, tuan-tuan. Ya, sebab kapas memerlukan air. Sebab tu kita tengok, ya, antara negara pengeluar kapas paling kualiti dalam dunia kat mana, tuan-tuan? Orang perempuan lah kalau kita tanya, ya. Kat mana, Kak Akmal? Egypt. Pasal apa Egypt boleh jadi negara pengeluar kapas? Sebab dia ada sungai. Nile River, tuan-tuan. Ya, Iraq boleh jadi pengeluar kapas sebab dia ada Euphrates and Tigris. Ya. Sama juga Uzbekistan. Sebab apa dia boleh
dia boleh ada kapas ya. Rusia boleh ada kapas sebab apa? Sebab dia ada Syr Darya dan Amu Darya. Syr Darya dan Amu Darya. Dia ada 5 sungai penting dalam dunia ni tuan-tuan. Nile River dekat Egypt ya. Kemudian kita ada tadi ya Euphrates dan Tigris di Babylon di Iraq, dan kita ada Syr Darya dan Amu Darya. Darya tu makna sungai. Ya, dalam bahasa Uzbek Darya tu sungai. Ya. Jadi Syr Darya dan Amu Darya. Ya, Syr Darya mana secret river. Syr tu secret. Sama macam bahasa Arab. Amu Darya White River, ya. Jadi ada 2 sungai ya yang kita kata dalam dunia ni pelik lah tuan-tuan. Ya, Allah buat 5 ni semua aliran dia berbeza-beza. Sungai Nil dia bergerak daripada selatan ke utara. Kita cerita sungai sikit tuan-tuan. Ya, mungkin tuan-tuan kurang minat tapi tuan-tuan kena belajar jugalah. Ya. Kemudian sungai apa kita panggil ya? Sungai Tigris dan Euphrates daripada north ya, up north ke down south. Sungai Nil beza tuan-tuan. Patutnya sungai ni up north to down south. Tapi sungai Nil ya daripada up south to down north. Dia beza tuan-tuan. Ya, sebab sungai mesti daripada tempat tinggi ke tempat rendah. Ya, itu apa kita panggil ya? Gravity lah. Ya. Jadi dia mesti macam tu sungai ni daripada tempat tinggi kan. Ya, patutnya up north sampai ke bawah lah ya. Bawah tu ialah down south. Tapi kalau dia bergerak daripada utara, sungai ni daripada selatan ke utara. Ya. Yang Syr Darya Amu Darya itu daripada timur ke barat pula bergerak ya. Jadi beza-beza tuan-tuan. Jadi apabila Zulkarnain dengan tentera dia sampai ke tempat tenggelam matahari, wajadaha mereka dapati matahari itu taghrubu tenggelam fi ainin pada satu tempat yang penuh dengan air, mungkin tasik besar, mungkin laut ya. Hamiatin, ciri-ciri dia mesti hamiah. Apa makna hamiah? Yang pertama berlumpur, yang kedua warna hitam, yang ketiga ya bau dia memang pelik sikitlah tuan-tuan, bau dia, bau sulfur tuan-tuan. Ya, jadi tempat tu tempat yang orang tak pergi, tempat jin bertendang tuan-tuan. Ya, tak ada hotel. Ya, kami pergi pun Ustaz pergi tahun 2017 rasanya, 2017 ya. Kami pergi dengan 4-wheel drive tuan-tuan. Ya, kami berlima naik Toyota Land Cruiser. Ya, ada seorang driver, ada 2 pegawai tentera, ya, ada seorang pegawai tentera dan 3 kami. Ya, 5 orang dalam tu. Ya, jalan dia tak ada jalan raya tuan-tuan. Ya, kita masuk ke kawasan yang dulu adalah laut tapi sekarang sudah menjadi padang. Ya, dah jadi padang pasir. Ya, tidur pun dalam dia panggil apa kita panggil ya. Dia punya macam iglo tu lah ya, kalau iglo di Eskimo lah kan. Ya, jadi dia panggil apa nama tempat tu ya. Jadi itulah ya, interesting juga tuan-tuan. Ya, adalah gambar-gambar lama kalau nak tengok boleh lah. Ya, jadi tidur pun dalam tempat tu. Ya, jadi tempat sangat bahaya lah ya, sebab tu ada bila kita sampai tu ada 2 lagi tentera yang mengawal tempat tu ya. Jadi maknanya tak pernah ada pengalaman macam tu ya. Jadi memang tempat ni tempat yang orang tak pergi pun. Ya, dulu lebih ramai orang sebab dia kawasan nelayan. Tapi sekarang dah tak ada tuan-tuan sebab dah kering. Pasal Rusia ya, Soviet Union dia telah dituakan sungai itu sehingga menyebabkan Aral Sea menjadi satu tragedi besar. Okey ya. Ustaz, kenapa tempat tu bahaya? Tak ada orang duduk ya, penuh dengan serigala. Banyak serigala, banyak coyote ya. Coyote lagi bahaya daripada ya. Kalau serigala dia bergerak berkumpulan tuan-tuan. Coyote dia seko-seko je. Ya, dia Lone Ranger ya, lagi takut. Ya, dan dia tak takut kepada kita tuan-tuan. Macam serigala kalau kita agak-agak macam nak baling batu ke apa, lari juga dia. Coyote tak mahu dia tuan-tuan. Ya, jadi bila kita berada di situ memang keadaannya sangat bahaya lah. Ya, jadi kalau disuruh pergi sekali lagi pun rasa-rasa tak nak pergi tuan-tuan. Ya, sebab memang tempat jin bertendang lah. Ya. Okey, seterusnya apa lagi ya? Jadi bila mereka sampai di situ, tempat di mana ya matahari terlihat tenggelam dalam air ataupun laut yang berlumpur hitam dan berbau, wa wajada indaha qauma. Mereka bertemu dengan satu kaum kat situ. Ya, ada kaum kat situ.
Qulna, kami pun kata, ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, imma antu aziba, sama ada engkau nak mengazab mereka, seksa mereka, wa imma antattakhiza fihim husna, ataupun buat baik pada mereka. Maknanya jangan perang dengan mereka. Memang tuan-tuan, ya. Kawasan yang ada RRC ni dulu dia ada satu empire besar, nama dia Khawarizmi, tuan-tuan. Khawarizm. Ya, tuan-tuan pernah dengar Khawarizmi kan? Yes. Ya? Ni tokoh matematik lah, salah seorang Algorithm. Ya, algoritma, ya, Al-Khawarizmi. Jadi Khawarizmi itu datang daripada situ. Sebab itu RRC ni dipanggil juga ya Sea of Khawarizm. Ya, Sea of Khawarizm ni. Jadi dia dulu tuan-tuan adalah satu kerajaan besar. Jadi ketika Alexander the Great sampai ke situ, ya, dia tak perang dengan mereka. Dia tak perang, tuan-tuan. Ya, sebab ya tentera Khawarizm sangat kuat. Ya, Allah takdirkan mereka tak berperang. Tapi mereka buat baik, mereka buat hubungan diplomatik. Ya, sebab tu Quran kata ada dua pilihan. Sama ada Zulkarnain nak mengazab mereka, berperang, berlawan dengan mereka, ataupun antattakhiza fihim husna, ataupun buat baik kepada mereka. Ya, boleh buat kebaikan kepada mereka. Ajak mereka supaya beriman. Kalau mereka tak nak, buat hubungan diplomatik macam Nabi lah. Mana-mana kabilah yang nak beriman, alhamdulillah. Tapi mana-mana yang tak nak beriman, kita buat hubungan diplomatik. Ya, boleh tak kita buat hubungan diplomatik dengan orang bukan Islam? Boleh, tak ada masalah. Ya, sebab itu kita ada hubungan diplomatik dengan Rusia, ya, dengan China, ya, dengan Cuba, walaupun dari segi akidah dan apa kita panggil, ya, dia punya ideologi sangat berbeza. Boleh tak tuan-tuan? Boleh, tak ada masalah. Ya, Nabi pun tunjuk pada kita boleh buat hubungan dengan mereka. Yang tak boleh kita beriman dengan agama mereka. Ambil mereka punya budaya yang bertentangan dengan agama tu tak boleh. Tapi kalau budayanya baik, tak ada masalah. Sebab itu ketika Salman Al-Farisi kan, ya, kita tahu cerita perang Khandaq, perang Parit. Ketika Salman Al-Farisi mencadangkan supaya Nabi dan para sahabat menggali parit, ya. Nabi setuju tak? Nabi setuju. Kata Salman, kami di Parsi, inilah yang kami buat. Ya, walaupun orang Arab tak pernah buat benda yang sama, tapi kerana perkara itu tidak ya bertentangan dengan syarak, kita boleh adopt lah tuan-tuan, kita boleh ambil, tak ada masalah. Ya, jadi itu dia punya contoh dia. Qala, ya, kata Zulkarnain, amma man zalama, adapun orang yang buat zalim, fasawfa nu'azibuhu, kami akan azab dia. Kalau dia buat zalim, ya, maknanya kalau dia serang orang Islam, kalau dia buat aniaya, maka kita kena lawan. Ya, summa yuraddu ila rabbi, kemudian bila mereka mati, mereka akan dikembalikan kepada Tuhan. Fayu'azibuhu azaban nukra. Nescaya Allah akan azab mereka dengan azab yang apa kita panggil, ya, azab yang keras, ya, azab yang hebat. Jadi ini manusia yang tak mau buat hubungan diplomatik. Kalau mereka nak masuk Islam, tafadhol, silakan. Kalau mereka tak nak masuk Islam tapi nak buat hubungan diplomatik pun boleh. Ya. Tetapi kalau mereka berlawan, ya, mereka buat zalim, buat khianat, ya, buat benda-benda yang bertentangan dengan apa hubungan diplomatik manusia, maka kita kena peranglah dengan dia. Itu cerita dia, tuan-tuan. Ayat 87. Wa amma man amana, dan adapun orang yang beriman. Kalau mereka beriman, wa amila salihan, beramal dengan amalan soleh. Sebab orang beriman mesti dibuktikan dengan amal soleh. Falahu jazaa'al husna, falahu, maka baginya jazaa'anil husna, baginya adalah balasan kebaikan. Ya, balasan baik apa dia, tuan-tuan? Di akhirat syurga lah. Mana ada lain, ya. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Ya. Dan kami akan berkata dengan mereka dengan apa? Dengan perkataan yang mudah-mudah. Maknanya orang yang buat baik ni dia punya apa? Dia punya apa kita panggil, kira bicara dia, ya. Hisab dia di akhirat pun Allah mudah-mudahkan. Ya. Kalau dia di dunia pun memudahkan orang. Ya, perniagaan dia pun dia mudahkan orang. Orang mungkin tak boleh bayar hutang pada waktunya, dia bagi tempoh lagi. Ya, maknanya dia boleh, dia fleksibel lah kita kata. Ya. Jadi kalau di dunia pun dia fleksibel begitu, mudah-mudahan di akhirat pun Allah mudahkan urusan dia. Ya, sebagai balasan kebaikan yang telah dibuat pada dunia dulu, rasa di dunia. Okey, selesailah. Itu cerita pertama. Pergi ke mana, tuan-tuan? Cerita pertama, pergi ke tempat tenggelam matahari. Ya, bukan makna matahari tenggelam, matahari tak tenggelam. Tapi kita nampak macam matahari tenggelam sebab dunia ni bentuknya
sphere, ya. Bentuk sfera, tuan-tuan. Jadi maknanya kita bergerak, ya, kita beredar ikut orbit dia, ya. Dan kita berputar lah, sebab tu ada siang dan malam. Allah gantikan siang dan malam, ya. Okey, selesai cerita yang pertama. Ada soalan apa-apa? Silakan, tuan-tuan. Ada apa nak tanya? Haji Jamal ada apa, Haji? Ada maklumat yang tak dapat? Okey, Ustaz. Terima kasih. Tak ada, ya. Okey, orang lain silakan. Haji Mat Syah ada apa, Haji Mat Syah? Haji Nazri ada apa? Ustaz, bolehkah kita mengandaikan yang apa ni cerita Iskandar Zulkarnain sebagai pemimpin dan pemimpin Islam lah, bersamaan dengan apa yang orang kafir cerita-cerita pasal Alexander the Great? Bolehkah? 1 in 10%. Memanglah, ya, sebab orang barat dia akan cerita daripada perspektif dia lah. Ya. Tetapi kita kita tak boleh bias lah kan. Kita kena tengok ulama Islam cerita tentang dia, sebab cerita-cerita ulama Islam ni tidak ditonjolkan. Ya, kebanyakan cerita ulama Islam ni dia duduk dalam bahasa Arab. Jadi tak ada orang highlight lah. Ya, ustaz pun sebab ada akses pada bahasa Arab, kita baca, kita tengok, baru kita tahu, ya. Itu cerita dia. Tapi kita boleh bagi tahu orang yang sama, boleh. Ya. Cuma secara pasti 100% tak boleh lah, sebab kan Allah lah yang tahu kan siapa sebenarnya. Cuma kita kata, sebab tu Ustaz sebut tadi candidate, potential candidate. Kemungkinan besar, ya, yang dimaksudkan dengan Zulkarnain itu adalah Alexander the Great. Tapi masalahnya tuan-tuan, pasal kita dah biasa dengar cerita Alexander the Great ni ada hubungan homoseksual, ya, dia ni macam ni, sifat dia macam tu, ya. Jadi sangat berbeza tuan-tuan, ya. Sebab itu kita tak boleh bias lah. Tuan-tuan kena baca ustaz, ya, bila ada peluang beberapa kali pergi ke apa kita panggil, ya, pergi ke apa ni, selain daripada pergi ke Greece, ya, kita pergi juga ke kampung dia tuan-tuan. Ya, ke kampung Alexander the Great tu, ya, di Makedonia tuan-tuan. Ya, Makedonia. Ya. Makedonia ataupun Makedonia tu, ya, dia macam contoh kita kata kampung, ya, kampung Alexander the Great. Kampung Alexander the Great sekarang berada di Makedonia, bukan berada di Greece, ya. Tapi orang Greece, ya, menganggap bahawasanya Makedonia tu adalah sebahagian daripada Greece. Sebenarnya the other way around tuan-tuan. Sebenarnya Greece tu adalah part of Makedonia, sebab Makedonia tu adalah kuasa dunia pada masa tu. Sebab sekarang Makedonia miskin kan, itulah sebabnya. Betul, ya. Jadi dia punya apa kita panggil, ya, dia punya Philip the Second tu, ya. Dia punya kerajaannya, tempat dia semua duduk di apa kita panggil, ya, di Makedonia tuan-tuan. Kampung dia tu, ya, ustaz pergi di kampung dia. Pella nama kampung tu, ya. Jadi kita pergi, ya. Pella. P-E-L-L-A. P-E-L-L-A kan. Okey. Itulah, ya. Kejap ni bagi ustaz peluang untuk kongsi kejap. Ni ustaz ambil buku kejap. Pella di Makedonia. Ya, kampung Alexander the Great. Pella. Jadi apa ni, ni kalau Ustaz boleh share lah, ya. Ni masa kita buat apa kita panggil, ya. Kita buat apa ni, trip dulu, ya. Ni Ustaz buat pada tahun bila ni, ya. Pada 2019. Ni yang terbaru lah. Masa pergi dengan Kak Masyitah dulu, ya. Masa Ustaz pergi dengan Kak Masyitah, Ustaz buat Kak Masyitah dengan apa kita panggil, few friend dulu, ya. Kita masuk ikut Athens. Ya, kita masuk ikut Athens. Maknanya KL, Istanbul, Athens, ya. Jadi masa Ustaz baca lagi tentang sejarah Alexander the Great ni, ya. Jadi Ustaz kata tak boleh, kena pergi kampung Alexander the Great. Jadi Ustaz tukar, kami tak masuk ikut Athens, kita masuk ikut Thessaloniki.
Ya, Ustaz buat apa ni Thessaloniki. Thessaloniki ni maknanya ni Ustaz buat apa kita panggil? Buat photobook ni, ya. Ustaz photobook kan gambar-gambar tu ya dalam ni. Travelog. Macam tapi Travelog dia lah. travelog tu lebih ada tulisan-tulisan kan. Ni tak ada, ni banyak. Ni tak ada. pictorial lah, pictorial. Ya. Okey. Adalah poin-poin sikit nanti. Tak ada dekat dengan Lake Ohrid ke? Lake Ohrid pergi, tapi Lake Ohrid dia di sebelah barat. Ini di sebelah timur lagi. Oh, patutlah saya pergi tapi tak jumpa. Saya Lah, ya. Sebab ini kami detour ya. Sebab Ustaz masuk ikut Thessaloniki. Thessaloniki itu adalah Greece juga. Ya. Jadi daripada Thessaloniki itu kita nak pergi ke Sofia, ke Bulgaria. Sebab Ustaz masuk Bulgaria, kita singgah di satu tempat nama Pella. Pella tu ialah kampung Alexander the Great. Dia lebih kurang 90 km daripada Thessaloniki itu. Ya. Wow. Jadi kita arrange transportation yang berbeza lah. Ya, sebab Ustaz nak pergi kampung dia, nak tengok kampung dia tu macam mana. Ya. Macam mana kampung ni Ustaz? Kampung dia macam, yalah dia kampung lama. Dia tidaklah sangat membangun. Ya, sebab apa kita panggil ya. Dia apa kita panggil ya. Tak tahu nak katalah ya, sebab dia bukan dalam apa ya, dia bukan dalam apa ni Greece ya. Jadi oleh kerana dia bukan dalam Greece ya, Macedonia ni bukan negara yang apa kita panggil ya, bukan negara yang maju sangat. Ya. Memang. Kita pergi ke Ohrid, pergi ke ya, memang apa ni Skopje apa semua tu memang dia bukan bandar besar ya. Macam tahun 70-an kan? Tahun 70-an lah. Itu saya pergi 2017. First one. Tentang Macedonia terkejut. Okey tuan-tuan, tak apa. Itu sekadar nak share saja. Ya. Tapi Ustaz pernah pergi sampai ke kampung dia lah. Ya. InsyaAllah ada rezeki boleh pergi lagi lah. Okey ya. Ustaz, ya silakan. Alexander the Great ni dia ada isteri tak? Alexander the Great ada isteri. Ada 3 isteri. Okay. Sempat kahwin? Sempat. Ya. Dan kebanyakan isteri dia tu adalah daripada Khurasan. Khurasan ni tadilah ya, kawasan yang kita panggil sebagai Uzbekistan ya. Jadi Khurasan ni pas lah ya, ada Turkmenistan ya, apa Uzbekistan, tapi kebanyakannya cerita Alexander the Great adalah Uzbekistan ya. Kita akan tengok nanti 3 tempat tu semua Uzbekistan tuan-tuan. Walaupun ada yang kata tempat lain ya, tetapi ciri-ciri itu ada di sana ya. Okey, seterusnya kita teruskan perjalanan. Kita dah jumpa tempat matahari tenggelam. Ya, kita pergi satu lagi. Ya, apa dia? Summa atba'a sababa. Kemudian Alexander the Great meneruskan perjalanan. Ya, hatta ayat 90, idza balagha matli asy-syamsi. Apabila dia sampai tempat terbit matahari pula. Ya, tadi tempat tenggelam. Pergi tempat terbit matahari pula. Wa wajadaha tatlu'u ala qaumin. Dia mendapati bahawasanya matahari itu terbit atas satu kaum lam naj'al lahum min duniha sitra, yang tak ada apa kita panggil, tak ada penutup. Maksudnya mereka duduk di satu tempat yang terbuka, tak ada pokok, dia tak ada kawasan gua batu, tak ada tuan-tuan. Ya, ini adalah kawasan gurun pasir tuan-tuan. Di gurun pasir. Ya, jadi gurun pasir lah tempat yang tak ada pokok. Kalau ada pun pokok kecil, kaktus, pokok renek tuan-tuan. Ya, pokok besar-besar tak ada. Ya, jadi digambarkan dengan keadaan mereka menerima cahaya matahari tanpa ada canopy, tak ada pokok, tak ada gua, tak ada tempat nak bersembunyi tuan-tuan. Ya, itu cerita dia. Okey, ya, di mana tempat ni? Ini pun di Uzbekistan juga tuan-tuan. Ya, dipanggil red sand desert. Ya, memang dia punya apa kita panggil, dia punya desert dia pasir merah tuan-tuan. Ya, red sand. Ya, tuan-tuan tengok daripada jauh ke daripada dekat pun nampak ya kemerah-merahan tempat tu. Ya. Okey, seterusnya apa lagi ya? Kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra. Yang demikian itu waqad ahatna bima ladaihi khubra, ayat 91. Ya. Kami ketahui segala sesuatu yang ada di dalam hati Zulkarnain. Ya, sebab Zulkarnain tak ada banyak buat benda apa kita panggil ya, tak ada peperangan juga di sini. Ya, dia cuma merancang akan balik ke tempat ni untuk menguasai mereka, tapi buat masa ni belum. Ya, sebab tu kita tengok Zulkarnain ada banyak tempat yang dia tak berperang.
Ya, dia lebih pada buat hubungan diplomatik. Ya, ada tempat yang kita tak payah perang, tak payah perang. Ya, kita boleh macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagai contoh, ajak Abu Sufyan masuk Islam. Kita balik pada sirah, tuan-tuan. Abu Sufyan tak nak masuk Islam, ya. Diseru ajak masuk Islam, tak nak masuk Islam, tuan-tuan. Tetapi akhirnya Abu Sufyan masuk Islam juga, ya. Yang pertama kerana Nabi kahwin dengan anak dia. Nabi kahwin dengan anak Abu Sufyan, ya. Yakni siapa? Apa kita panggil, ya, Ummu Habibah ataupun Ramlah binti Abu Sufyan. Ya, kebetulan masa Nabi kahwin tu sebaik saja selepas Ramlah tadi kematian suami dia. Mana dah habis iddah lah. Suami dia meninggal, masa tu dia duduk di Eritrea, di Habasyah. Suami dia meninggal, ya, dia jadi balu. Habis iddah dia, Nabi masuk Madinah. Dia duduk di luar negeri, tuan-tuan, bukan duduk di Mekah. Ya, jadi cerita ni bila sampai kepada Abu Sufyan rasa terharu dengan perbuatan Nabi. Ya, sebab walaupun anak dia dah masuk Islam, tapi Nabi yang duduk di Madinah, ya, boleh minta Raja Najasyi untuk menikahkan Nabi dengan siapa tadi? Ya, dengan Ummu Habibah. Duduk luar negara, tuan-tuan. Dan kemudian bila kahwin, hantar pula balik Ummu Habibah ke Madinah. Dalam keadaan yang sangat istimewa, naik kapal, tuan-tuan. Ya, dan kapal tu dibiayai oleh Raja Najasyi. Jadi bila Abu Sufyan tahu cerita ni, dia nak marah sangat dengan Nabi pun tak apa kita panggil, ya, tak sampai hati, tuan-tuan. Pasal Nabi dah buat jasa pada dia. Ya, sebab itu sebahagian daripada ketua kabilah Badui, mereka masuk Islam kerana Nabi berkahwin dengan anak mereka. Ya. Jadi termasuklah kita kata apa kita panggil orang Yahudi. Nabi kahwin dengan Sofiyah. Sehingga Yahudi melihat Islam dengan pandangan yang sedikit berbeza. Ya, sebab mereka melihat apabila Sofiyah masuk Islam, walaupun Sofiyah ni bukan berbangsa Arab, dia berbangsa Bani Israel, Yahudi, tapi dia tetap dimuliakan juga. Ya, malah, ya, dia dianggap sebagai salah seorang isteri Nabi yang banyak sumbangan berislam. Sedangkan dia orang Yahudi, ya, dia datang daripada kabilah Bani Quraish, Bani Nadir. Tapi tak ada masalah, tuan-tuan. Kerana kemuliaan seseorang itu bukan kerana bangsanya. Kemuliaan tu kerana iman dan akidah dia, tuan-tuan. Ya, sebab bukan kulitnya putih maka dia mulia, tak. Bilal bin Rabah kulit hitam. Ya, kulitnya hitam, tuan-tuan. Ya, tetapi kedudukan dia tinggi. Sebab itu ketika azan kali pertama di Mekah, tuan-tuan, azan kali pertama atas Kaabah. Azan kali pertama ketika Nabi bebaskan Kaabah, bebaskan Mekah, Nabi suruh Bilal panjat Kaabah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok cerita The Message, ya, The Message, lakonan Anthony Quinn. Tuan-tuan akan tengok seorang lelaki kulit hitam, Bilal lah tu, ya, panjat Kaabah, azan daripada atas Kaabah. Ya, yang berada di bawah adalah pemimpin Quraisy. Abu Sufyan duduk kat bawah. Ya, Safwan bin Umayyah duduk di bawah. Ni pemimpin-pemimpin mereka. Yang dulu, ya, Bilal ni mereka hina. Ya, mereka anggap sebagai hamba, tapi sekarang Allah muliakan dia. Dia yang jadi tukang azan. Duduk atas Kaabah, tuan-tuan. Ya, jadi cuba kita tengok, ya. Ini pendekatan yang Nabi buat dan pemimpin-pemimpin dahulu buat sama, tuan-tuan. Ya, macam Salahuddin Ayyubi kita katakan, bila dia masuk ke Palestin, ke Jerusalem, ya, dia bagi pilihan kepada masyarakat Kristian untuk masuk Islam, orang Yahudi untuk masuk Islam, dan dia tak paksa. Kalau tak nak masuk, boleh hidup hanya sebagai rakyat. Ya, kalau tak nak duduk di Jerusalem, mereka boleh ambil keputusan untuk keluar daripada Jerusalem dalam keadaan yang aman. Mereka tidak diperangi. Ya, mana ada orang buat macam tu, tuan-tuan, ya. Pemimpin Islam yang buat macam tu. Okey, tuan-tuan, ya. Itu cerita tempat matahari tenggelam dan tempat matahari terbit. Kemudian summa atba'a sababa. Kemudian dia meneruskan perjalanan lagi hatta sehinggalah ayat 93. Iza apabila balagha sampai baina saddain, antara dua bukit atau dua gunung. Ya. Wajada min dunihima qauman. Dia mendapati di antara dua gunung itu ada satu kaum la yakadun, ya, la yakaduna yafqahuna qaula, yang perkataan mereka ni kalau mereka bercakap hampir-hampir tak boleh faham, tuan-tuan. Hampir-hampir tak boleh faham, ya. Jadi ni ada dua lokasi lah, tuan-tuan, ya. Ada dua lokasi, satu di Uzbekistan, satu lagi di mana kita panggil, ya, di Georgia, ya, di Georgia Armenia, tuan-tuan. Ya, yang dia punya bahasanya sangat pelik. Ya, Georgia ni satu negara je dalam dunia yang menulis, membaca dan bercakap bahasa dia. Armenia pun sama. Tak ada orang lain bercakap bahasa dia.
Ya, kita kata kalau bahasa Jerman, ya, ada banyak negara yang guna bahasa Jerman. Ya, orang apa kita panggil Hungary pun cakap bahasa Jerman. Ya, orang Switzerland pun sebahagian bercakap Jerman. Ya, kalau kita kata bahasa apa kita panggil, English tak payah tanyalah, ya, Chinese tak payah tanyalah. Tapi ada negara yang memang dekat negara dia tu pun, ya, dia ada satu official language yang tempat lain tak guna pakai. Dan dalam negara itu ada pula puak-puak lagi. Ya, sampai 60-70 puak pula yang ada bahasa dan dialek yang sangat berbeza. Jadi kata para ulama, ya, kemungkinan, ya, mereka ini ada banyak dialek sehingga susah nak faham. Zulkarnain terpaksa menggunakan penterjemah, tuan-tuan, ya, untuk memahami apa yang mereka nak maksudkan. Ya, kerana mereka ini duduk di satu tempat, ya, kata mereka qalu ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, inna Ya'juj, sesungguhnya Ya'juj, ya, Gog, ya, wa Ma'juj dan Magog. Ya, Gog and Magog ni adalah dua kabilah. Dia manusia, bukan makhluk asing. Jangan tuan-tuan membayangkan Ya'juj Ma'juj ni macam kita kata alien ke, ya, macam raksasa yang lawan dengan Ultraman ke, bukan anda. Ya, mereka ni adalah manusia, kabilah, dan mereka datang daripada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Anak Nabi Nuh yang bernama Yafis. Ya, ini balik pada cerita Nabi Nuh lah. Kita pernah cerita Nabi Nuh dulu kan. Ya, anak Nabi Nuh yang selamat atas kapal ada 3. Ya, ini tuan-tuan kena catat lah. Ya, Sam, nombor 2 Ham, nombor 3 Yafis. Ustaz ulang balik tuan-tuan. Ya, Sam, Ham dan Yafis. Formula dia Shai. S-H-Y. Shai. Ya, S tu ialah Sam, H tu ialah Ham, Y tu ialah Yafis. Ya, jadi kita ni sekarang ni tuan-tuan, kebanyakan kita datang daripada Sam, ataupun Ham. Yafis, ya, berakhir dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, jadi Yafis tu adalah anak Nabi Nuh yang selamat dalam banjir besar, tuan-tuan. Dan akhirnya, ya, daripada Yafis itulah dapat satu kabilah, 2 kabilah yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj bukan 2 orang. Ya'juj tu satu kabilah, satu bangsa, satu keturunan. Ya, Ma'juj pun sama juga, tuan-tuan. Mereka adalah manusia macam kita juga. Ya, mereka bukan raksasa, bukan makhluk asing, bukan alien, bukan, tuan-tuan. Ya. Jadi mereka ni, ya, kalau kita tengok Quran sebut, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini 2 kabilah, ya, 2 golongan manusia ini mufsiduna fil ardi, sentiasa buat kerosakan atas muka bumi. Ya. Fahal naj'alu laka kharja, maka kaum yang duduk dekat 2 gunung tadi, tuan-tuan, antara 2 gunung tadi, celah-celah antara 2 gunung, mereka offer kepada siapa? Kepada Zulkarnain. Dia offer. Ya, offer dia apa? Fahal naj'alu laka kharja. Mau ke tidak kami bagi upah, kharja tu upah, ala anta ja'ala bainana wa bainahum sadda, supaya engkau bina antara kami dengan Ya'juj Ma'juj ini, bina tembok, pisahkan. Sebab mereka ni buat kerosakan je. Rumah ada dipecahkan, sungai dikeringkan, tumbuh-tumbuhan dia bakar, ya, dia musnahkan. Maknanya mereka ni, tuan-tuan, tak suka tengok peradaban. Ada je mereka akan musnahkan. Itulah sifat mufsiduna fil ardi. Ya, jadi mereka ni buat kerosakan atas muka bumi. Jadi oleh kerana itu, ya, kaum tadi, dia tak sebut nama kaum siapa, ya, yang bila bercakap apa ni susah nak dipahami tadi, terpaksa guna penterjemah. Mereka ini minta tolong pada Zulkarnain, ya, dan tentera-tentera dia untuk bantu bina tembok tadi, tuan-tuan. Ya, kita panggil di Iron Gate, ya, Iron Gate of Alexander the Great. Ya, di mana Iron Gate tu? Ada banyaklah pendapat, tuan-tuan. Ya, jadi salah satunya adalah di apa ni, sempadan apa ni, Georgia, Rusia. Ya, satu lagi di Armenia, dan yang satu lagi adalah di mana, di Uzbekistan. Ya, kita tak tahu di mana yang sebenar, itu semua dalam pengetahuan Allah. Dan kita pun tidak disuruh mencarilah. Ya, tapi kalau nak pergi, sebab pernah berlaku pada zaman silam, ya, ulama-ulama Islam mencadangkan kepada pemerintah, khalifah pada masa itu untuk mencari sekadar yang mereka mampu. Ya, cuma macam itulah, tuan-tuan, Allah takdirkan belum dapat di mana Ya'juj dan Ma'juj. Kalau tahu, kiamat lah, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya Allah tunggu sampailah, ya, nanti mereka keluar daripada tembok mereka. Tembok tu siapa buat? Ya, Zulkarnain. Macam mana dia buat? Ni bawah ni, tuan-tuan, projek dia. Ini 7 Star Project, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya
Zulkarnain, ya, dia ada kepakaran. Ya, dia ada teknologi untuk bina bangunan yang hebat ni. Ya, macam mana bangunan tu kita akan tengok di bawah. Ya. Apa kata Zulkarnain bila masyarakat di situ nak bagi dia upah? Qala, kata dia, ma makanni fihi rabbi khairun. Apa yang Allah dah bagi pada aku jauh lebih baik. Maknanya tuan-tuan, Zulkarnain tak nak ambil upah tu. Pasal kekayaan dia pun sudah melimpah ruah. Allah bagi dia kekayaan yang melimpah ruah yang dia tak perlu lagi. Ya, minta upah daripada masyarakat di situ. Ya. Fa'inuni, tetapi tolonglah aku biquwatin, dengan kekuatan kamu. Sebab orang di situ tak ada teknologi, tapi mereka ada labor. Ya, mereka ada apa kita panggil, ada tenaga kerja. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan bina di antara kamu dan di antara Ya'juj dan Ma'juj radma. Radma ni adalah tembok yang lebih hebat lagi, tuan-tuan. Ya. Upah yang mereka nak bagi, mereka minta supaya tuan-tuan tengok. Ayat 94 perkataannya sadda. Ayat 95 perkataannya radma. Beza, tuan-tuan. Ya, sadda tu tembok juga, tapi tembok yang kita kata kalau banding dengan radma, radma jauh lebih hebat. Ya, sebab ya mereka ni tak tahu Zulkarnain ada teknologi yang lagi canggih, tuan-tuan. Ya, dia bawa bersama dengan dia punya arkitek dia, ya, dia punya designer dia punya civil engineer dia, kontraktor dia bawa semua, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya mereka ada kepakaran tetapi tak ada bahan. Daripada mana bahan tu datang? Jadi bahan tu mesti datang daripada situ juga. Sebab bahan yang diperlukan adalah besi. Ya, besi dan tembaga, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau kita kata Iron Gate tu duduk di satu tempat tu mesti ada sumber besi dan juga tembaga. Mesti, tuan-tuan. Ya, mungkin lombong dia dah tutup, tapi di situ pernah ada lombong arang batu, lombong biji besi dan lombong tembaga, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya kalau tak ada lombong biji besi, macam mana nak bina bangunan tu ni? Ya. Jadi Nabi kita panggil Zulkarnain, ya, dia tolak upah yang dibagi. Dia kata cukuplah, apa yang Allah dah bagi pada aku khairun. Cuma tolong aku dengan kekuatan kamu. Ya. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan bina dengan izin Allah di antara kamu dan di antara Ya'juj dan Ma'juj itu radma, benteng yang kokoh. Ya, atuni zubaral hadid. Yang pertama, kamu kena datangkan kepada aku zubaral hadid. Hadid tu besi. Zubar tu mana besi yang telah dipotong-potong, tuan-tuan. Ya, nak kena proses lah. Ya, Quran tak sebutlah proses macam mana. Ya, tapi yalah, ya, kita biji besi tu nak kena dilebur, nak kena diproses, barulah dapat besi dia, tuan-tuan. Ya. Jadi yang itu kerja orang situ. Maknanya tempat itu mesti ada lombong biji besi. Dan Uzbekistan adalah antara negara yang pernah menjadi pengeluar biji besi. Itu zaman dulu, tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya ada kemungkinan, ya. Kita kata ada kemungkinan lah. Tapi lokasi sebenar itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tadi bila Datuk Azizul tanya, boleh tak, ya, kita kata Alexander the Great dengan Iskandar Zulkarnain orang yang sama? Boleh, memang boleh, tuan-tuan. Ya, tetapi itu. Kalau nanti orang kata, tapi yang saya tahu Alexander the Great ni begini, susah juga, tuan-tuan. Ya, pasal cerita tentang Alexander the Great tu orang beriman, orang yang percaya pada tauhid, ya. Sebab itu setiap kali Alexander the Great nak masuk ke mana-mana negara, dia akan berutus surat dengan siapa, tuan-tuan? Dengan Aristotle. Sebab masa Alexander the Great meninggal, Aristotle tak meninggal lagi. Sebab Aristotle meninggal setahun selepas daripada Alexander the Great meninggal. Alexander meninggal dulu, setahun lepas tu baru Aristotle. Maknanya Allah buat supaya Aristotle ni, tuan-tuan, sentiasa memantau pergerakan dan menjadi penasihat, jadi mentor, ya, kepada Alexander the Great. Sejak dia umur 16 tahun, dia dah masuk kelas, ya, belajar daripada Aristotle. Ya, sebab tu, tuan-tuan boleh baca. Tuan-tuan tengok internet pun, sebahagian tuan-tuan boleh dapat. Macam mana Sokrates tu dibunuh, tuan-tuan. Dia dijatuhkan hukuman kerana akidah yang diajar kepada masyarakat pada masa itu bertentangan dengan kepercayaan ideologi masyarakat majoriti, tuan-tuan. Ya, macam di Mekah kita katakan. Walaupun kebanyakannya menyembah berhala, tapi masih ada tak orang beriman menyembah Tuhan yang esa? Masih ada. Dan mereka dipanggil, ya, penganut agama Hanif dulu di Mekah. Ya, sebab itu di mana-mana atas dunia ni, tuan-tuan, zaman Nabi Nuh ke, zaman Nabi Soleh ke, zaman Nabi mana pun, tuan-tuan boleh tengok, ya, kebanyakan
ya daripada masyarakat, walaupun mereka menyembah berhala, tapi masih ada sekelompok, ya, segelintir masyarakat yang beriman kepada agama tauhid. Masih ada di mana-mana dalam dunia ni. Ya, kita pergi mana-mana, Nepal ke tuan-tuan, pergilah mana-mana pun, ya, mesti ada orang Islam, mesti ada musalla, ada masjid, ada makanan halal, mesti ada tuan-tuan. Pergi Jepun, pergi Korea, pergi lagilah ada tuan-tuan, ya. Jadi maknanya itulah cerita dia. Maknanya mesti ada sumber hadid tadi, ya, besi. Hatta iza sawa baina sadafain, sehingga apabila disusun, ya, disusun tadi, apa ni, besi tadi dah hampir sama tinggi dengan dua bukit tadi, qalam fuhu, maka dilebur, ya, ditiup mana dilebur lah tuan-tuan. Hatta iza ja'alahu nara, apabila dah panas jadi api, ya, qala atuni ufrigh alaihi fitra, maka datangkan kepada aku pula tembaga, aku akan tuang, ya, kepada besi tadi, ya. Jadi makna dia campuran antara apa kita panggil, yang antara besi dan tembaga, barulah dia kuat tuan-tuan. Ya, kalau besi saja mungkin boleh karat kan, ya. Tapi ini gabungan antara tembaga dan besi. Dan dikatakan tuan-tuan, ketika mayat Rasulullah, ya, jenazah Rasulullah nak dicuri, ya, tuan-tuan tahu kan cerita di Madinah, ya, bagaimana ada dua orang daripada Afrika, ya, mereka datang menyewa di satu rumah, dan malam-malam apa kerja mereka? Korek lubang nak curi jenazah Rasulullah, ya. Mereka nak bawa balik ke negara mereka tuan-tuan, ya, kerana mereka merasa cemburu melihat bagaimana, ya, ketika jenazah Nabi ada di Madinah, orang berkunjung datang, sebab mereka menyangka bahawasanya orang datang itu, ya, disebabkan jenazah Nabi semata-mata. Memanglah, ya, memanglah kita nak ziarah kubur Rasulullah, betul lah. Tapi kita nak ziarah Masjid Nabawi, ya, sebab satu solat fardu di Masjid Nabawi sama dengan 1000 solat fardu, ya, macam 1000 solat fardu kalau di Masjid Haram Mekah 100,000. Jadi itu antara motivasi orang nak datang, di samping kita nak ziarah makam Rasulullah lah, ya. Itu memang betul lah. Jadi mereka nak curi jenazah Nabi, nak bawa balik ke negara mereka, dengan harapan supaya bila jenazah Nabi ada di negara mereka, maka orang akan datang negara mereka. Ya, rupanya ni projek Kementerian Pelancongan, tuan-tuan. Ya, Kementerian Pelancongan ke projek. Ya, jadi bila dapat tahu, ya, ini berlaku pada zaman bapa saudara kepada Sultan Salahuddin Ayyubi, Sultan Nuruddin Az-Zanki, ya. Ini bapa saudara Sultan Salahuddin Ayyubi. Jadi telah dibuat telah dipagar dengan pagar tembaga dan besi, sama macam Zulkarnain, ya, gunakan bahan untuk membina tembok yang memisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj dengan masyarakat yang tinggal di sekitar. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Panjanglah tuan-tuan. Kalau nak sebut panjanglah, ya. Tapi itulah cerita dia. Kemudian ayat yang seterusnya, ya, pada muka surat ni, kalau kita boleh anggap sebagai ayat terakhir, famasta'u ayyazharu. Setelah dibina oleh Iskandar Zulkarnain, maka Ya'juj Ma'juj dengan kemahiran mereka memanjat, ya, menggunakan teknologi yang ada pada dia lah, ya. Kalau dia nak panjat, tak boleh tuan-tuan. Panjat melurut dan jatuh balik. Panjat jatuh balik tuan-tuan, tak boleh. Jadi oleh kerana tak boleh panjat, ya, maka apa mereka buat? Wa mastata'u lahu naqbah. Mereka nak buat lubang. Sebab bila tak boleh keluar daripada atas, mereka nak gali lubang. Ya, dan gagal juga tuan-tuan. Sebab Allah bagi tahu dah. Mereka tidak mampu untuk memanjatnya, wa mastata'u lahu naqbah, dan mereka juga tidak mampu untuk melubanginya. Sampai bila tuan-tuan? Ya, ni cerita dia. Ya, ayat yang ke-98. Qala hadza rahmatun min rabbi. Jadi apabila Zulkarnain siap membina tembok dia, Iron Gate, ya, maka apa yang berlaku? Orang pujilah Zulkarnain. Kata hebatlah dia, apa semua orang puji dia. Tapi bagaimana Iskandar Zulkarnain menjawab? Ya, kata dia, haza rahmatun min rabbi. Ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Ya, mana dia tak belagak, tak sombong tuan-tuan. Kata ni projek saya ni. Kalau saya tak ada, tak jadi projek ni, tak tuan-tuan. Ya. Sebab itu rahmat yang Allah bagi pada dia dapat membina tembok besar tadi. Ya. Fa iza jaa wa'du rabbi, dan apabila sampai janji Allah. Janji Allah itu ialah apa? Ja'alahu dakka. Allah jadikan tembok itu hancur, tuan-tuan. Maknanya dia tak boleh lubang. Ya, tapi Allah yang akan hancurkan tembok tersebut. Walaupun Ya'juj dan Ma'juj berusaha untuk memanjat dan melubanginya sepanjang masa, tapi mereka gagal. Ya, dan apabila sampai waktu nak kiamat nanti, Allah akan hancurkan tembok tadi. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Ketahuilah bahawasanya
apa kita panggil, ya, janji Allah itu adalah benar. Selesailah tuan-tuan, itulah perjalanan kita pada hari ini. Ya, ada apa-apa tuan-tuan nak tanya tuan-tuan? Mungkin agak heavy sikit hari ni, ya, Ustaz berkongsi banyak benda, lokasi, ya, nama-nama tokoh, ya, apa kita panggil, ya, waktu, ya. Jadi mungkin ada benda-benda yang tuan-tuan terlepas pandang, ya. Kalau nak tanya silakan, ada apa-apa? Kilat sikit tu ni Ustaz. Kalau dinding tu dah besar antara dua gunung, takkan kita sampai sekarang pun tak tahu juga Ustaz. Betul. Kalau Allah tak mau tunjuk lagi. Ya. Ya, dia kata antara dua gunung ni, mana dia is a super big wall ni. Huge lah, huge. Ya, ini memang gigantic punya. Gigantic punya projek lah tuan-tuan. Sebab itu dia bukan projek biasa-biasa. Kalau projek biasa-biasa, ramai lagi orang boleh bina tuan-tuan. Ya, orang boleh buat jambatan yang apa kita panggil, contoh kan kita kata. Di antara contohlah Jambatan Pulau Pinang lah kita kata. Itu pun kita tengok dah, wah hebat dah. Ya, daripada seberang apa kita panggil, daripada seberang Perai ni pergi ke sebelah sana. Batu Wers ni pergi ke Penang, ke pulau kita kata, ya. Jadi agak-agak dekat mana Ustaz? Mungkin gunung tu dekat Uzbekistan ke kawasan sana-sana, kawasan situlah. Kita dah sebut tadi ada 3 tempat Ustaz beritahu tadi. Oh, Armenia, Georgia sanalah. Ya. Oh. Jadi tempat yang kita pergi, Ustaz pernah sampai di sempadan Georgia dengan apa? Armenia. Bukan. Armenia pergi, tapi yang kemungkinan besar tu adalah di antara Georgia dengan Rusia. Ya. Georgia dengan Rusia tu di utara sana. Dia bukan belah Moskow, Saint Petersburg ni bukan sini, di sebelah sana tu. Ya? Okey. Jadi maknanya negara tu kita panggil South Ossetia nama dia. South Ossetia ni adalah part of Rusia sekarang. Ya. Sebab bila kami sampai di tahun 2019 tu, bila Ustaz sampai di sempadan, ya, kita tak boleh masuk, ya. Ustaz ada Rusia punya pasport, ya, Rusia punya visa. Ustaz ada, ya. Tapi visa tu dia single entry, dia bukan multiple entry. Pasal bila balik daripada Armenia tu, daripada Georgia, Ustaz kena pergi ke Saint Petersburg. Ya, jadi Ustaz punya memang ada visa, tapi kalau Ustaz masuk, Ustaz tak boleh pergi nanti. Sebab proses untuk Rusia punya visa tu 3 minggu. Jadi balik Ustaz tak sempat. Jadi Ustaz tak boleh masuk. Kalau masuk Ustaz seorang aja, sebab orang lain tak ada visa Rusia. Jadi sebab tu, ya, Ustaz punya plan ialah pada tahun lepas lah, patutnya tahun 2020. Ya, patutnya kita pergi daripada, kita berhenti di masuk daripada masuk daripada Georgia, Ustaz terus masuk ke South Ossetia dan Ustaz berakhir di kita panggil, ya, di ibu negara kita panggil, ya, Chechnya. Kita pergi sampai ke Grozny. Ustaz akan balik pada Grozny. Maknanya Ustaz kena masuk ikut ikut Georgia, masuk Rusia, tengok dia punya tembok tadi tu, ya, gunung tadi tu yang dikatakan sebagai gunung tu, dan Ustaz akan balik melalui Chechnya. Ustaz akan pergi 3 atau 4 negara jugalah, ya. Tapi nak kena pakai visa Rusia jugalah. So itulah cerita dia tuan-tuan. Mudah-mudahan lah, ya, tapi tahun lepas tak boleh pergi lah. Harap-harap tahun ni, tapi pun tak tahu juga. Ya. Saya nak ikut Ustaz. Tak ada hal, boleh je. InsyaAllah. Ya, ahlan wa sahlan. Okey, ada apa tuan-tuan? Silakan. Ya. Ni ada lagi satu lagi last. Okay. Kalau cara ayat-ayat apa semua ni, Zulkarnain ni macam dapat pedoman dan ilham daripada Allah. Ya, cara-cara dia lah. Kita panggil ilham. Ilham lah. Sebab orang beriman dia dapat ilham, betul. Berkemungkinan dia ni katalah dia raja ke atau panglima perang whatever kan. Dia raja lah. Tu memang raja. Dia panglima perang. Mungkin salah satu daripada nabi-nabi yang banyak-banyak yang kan nabi banyak sepatutnya, bukan yang kita tahu 25 ya kan. Okay. Tapi dia bukan nabi. Sebab nabi. Para ulama dah sebut dia kata bukan nabi. Makana nabiyan wala rasulan. Itu kata-kata para ulama. Makana nabiyan, dia bukan seorang nabi, wala rasulan, dan dia juga bukan seorang rasul. Walakin kana rajulan solihan. Tetapi dia hanyalah seorang lelaki yang soleh saja.
Ya. Ustaz, kalau dia seorang lelaki yang soleh, maknanya dia Islam, bapa dia pun Islam jugalah. Betul. Ya, kemungkinan ya, kemungkinan. Tapi ada tak kemungkinan bapa dia tu ya, apa ni, orang baik saja. Mana bukan macam kita kata, sebab kita tak tahu benda ni, dia tak ada documentation. Ya. Kita tak boleh ya, sebab ada manusia yang hidup pada zaman fatrah. Fatrah ni maknanya zaman tak ada nabi dan rasul. Macam contoh kita kata ayah nabi kan. Ayah Nabi Abdullah ya. Sebab kita tak boleh kata dia tak beriman. Dan kita tak boleh kata dia kafir. Sebab apa tuan-tuan ya? Yang pertama ialah sebab dia hidup zaman sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu zaman agama Hanif. Dan setakat yang kita tahu mereka tak sembah berhala. Ya, Abdul Muttalib tak sembah berhala. Sebab itu ketika Zamzam hilang, ya, Allah bagi mimpi yang baik, ilham kepada Abdul Muttalib sehingga bertemu balik dengan Telaga Zamzam. Dan kata para ulama, orang yang mimpi benda-benda baik ni, ya, jumpa balik Telaga Zamzam, ya. Contoh kita kata macam Nabi-Nabi dan Rasul tu memanglah mimpi yang bagus-bagus. Ini orang-orang soleh aja. Abdul Muttalib termasuk. Mak Nabi Musa termasuk. Ya, mimpi untuk menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil. Cuba tuan-tuan bayang, orang nak bunuh anak. Ya, nak bunuh anak, dia nak hanyutkan di sungai. Sungai bukan kecil tuan-tuan, Sungai Nil besar. Ya, jadi Sungai Nil pula ada banyak buaya, ada banyak binatang-binatang yang apa kita panggil, yang boleh buat mudarat pada anak dia. Ya, tapi sebab Allah dah janji, Allah akan pulangkan balik, tu dia hanyutkan juga. Dia takkan buat begitu melainkan kerana ilham daripada Allah. Sebab dia bukan Nabi. Ya, 7 pemuda yang tidur dalam gua sama ilham juga. Sebab tu mereka tahu tempat untuk mereka bersembunyi kerana ilham daripada Allah. Kalau tidak tak boleh fikir tuan-tuan. Ya, sebab pergi mana pun akan kena tangkap. Tak boleh lari tuan-tuan. Ya, tapi sebab wahyu apa ni ilham jadi selamat mereka. Itu kalau kita boleh detailkan tuan-tuan. Okey, ada lain silakan tuan-tuan, ada apa? Ya. Ya. Siapa tu? Hari ni sunyi sikit tuan-tuan ya. Tuan-tuan Takasima ke? Takasima dengan apa ni, waterfall kat belakang ustaz ni ke? Berhenti tuan-tuan. Ya. Ustaz, ada tak kemungkinan yang apa jus mak jus ni kalau kita tengok pun kita tak nampak, kata kita pergi tempat tu tak nampak. Jadi dari segi tu dia punya benteng tu pun yang sebenar ada tapi kita tak nampak. Invisible. Invisible. Allah tak tunjuk lagi lah. Allah tak tunjuk. Kalau kita ikutkan dengan teknologi hari ni, kita boleh Google, kita akan nampak because daripada outer space pun orang boleh tengok the Great Wall of China, the huge pyramid pun kita tahu semua orang tu. Jadi kalau benda tu tertumpu di kawasan Uzbekistan situ, orang dah boleh zoom in dalam hutan-hutan tu kan. Yalah, sebab tu. Jadi mungkin dekat situ cuma kita tak akan nampak, itu saja. Belum nampak lagi. Belum nampak. Sebab Allah dah kata pada ayat 98, ya. Apabila datang janji Allah, bila sampai janji, maknanya when the right time, ya, comes, bila waktu yang betul tu datang, ja'alahu dakka. Allah buat apa? Kita pun tak nampak juga dia punya tembok sebab Allah runtuhkan tembok. Allah hancurkan. Dakka tu maknanya hancur sehancur-hancurnya. Ya, Allah akan hancur. Kalau di sini kita tengok Allah akan hancur luluhkan. Maknanya kita tak akan nampak juga dia punya tembok tu secara intact, tak nampak. Pasal bila Ya'juj Ma'juj keluar ialah ketika Allah musnahkan. Bukan Ya'juj Ma'juj tu yang buat kerja, bukan. Ya'juj Ma'juj memang buat tapi Allah takdirkan mereka tak boleh keluar. Sampailah ya ketika mereka keluar tu, bila mereka keluar tuan-tuan, selepas daripada Dajjal dibunuh. Sebab ikut dia punya kronologi ya, apa kita panggil Imam Mahdi dulu. Lepas pada Imam Mahdi ya, datang Dajjal. Imam Mahdi tak boleh bunuh Dajjal. Barulah Allah turunkan Nabi Isa. Nabi Isa bantu Imam Mahdi bunuh Dajjal. Bila Dajjal mati, Nabi Isa akan berkuasa. Nabi Isa akan memerintah dunia. Ya. Bila Nabi Isa memerintah dunia dengan aman, sampailah waktunya apa tuan-tuan? Ya'juj Ma'juj pula. Ya'juj Ma'juj pula datang tuan-tuan, ya. Jadi Ya'juj Ma'juj ni hebat sebab dia punya jumlah penduduk ramai. Ya. Sebab itu orang Islam akan minta lindung daripada Allah dia bagi satu tempat tu, nama tempat tu, ya. Ada setengah orang kata Jabal Musa. Ada yang kata ialah Bukit Zaitun. Bukit Zaitun tu di mana tuan-tuan? Di Palestin. Palestin. Palestin, ya. Sebab ketika
Nabi Isa masuk ke Baitul Maqdis, Nabi Isa akan turun daripada Bukit Zaitun. Ya, dan daripada Bukit Zaitun tu dia akan masuk ke Baitul Maqdis melalui apa kita panggil, ya, dia panggil Golden Gate. Golden Gate tu yang sekarang orang Yahudi minta supaya dibuka, tuan-tuan. Ya. Apa ni, Babur Rahmah dia panggil. Betul-betul kalau tuan-tuan yang pernah ikut ustaz pergi ke Palestin, Babur Rahmah tu betul-betul di sebelah pejabat apa, imam besar Masjid Al-Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunainah. Ya, tak jauh. Kita pun lalu 2-3 kali lalu situ, tuan-tuan. Ustaz pun bagi tahu inilah dia pintu dia. Tapi pintu tu tutup. Sekarang ni orang Yahudi dah mula mendesak, ya, supaya pihak pentadbir Jordan lah, sebab Jordan yang menguasai masjid tu, ya, untuk buka pintu Babur Rahmah ataupun the Golden Gate, ya, dengan harapan, ya, supaya mempercepatkan, ya, apa ni, turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Seolah-olah dia pun menunggu akhir zaman, tuan-tuan. Ya, itu dia punya pandangan lah, ya. Tapi hakikatnya Allah yang Maha tahu. Okey, tuan-tuan, ya, kita kena berhenti di sini, ya. Tak selesai lagi, mungkin sekali lagi baru kita selesai kesimpulan, ya, kepada semua yang kita belajar. Ada 4 cerita, Ustaz ulang lagi. Cerita pertama, cerita 7 pemuda tidur dalam gua, ini cerita akidah. Cerita kedua, cerita 2 adik-beradik yang apa kita panggil, yang manage harta dia. Satu secara compliance, syariah compliance, satu lagi tak. Ini cerita harta. Nombor 3, fitnah Dajjal datang dalam bentuk ilmu pengetahuan. Cerita Nabi Musa dengan Nabi Yusha' bin Nun, ya, mencari Nabi Khidir. Nombor 3. Nombor 4 adalah cerita raja, ya, Zulkarnain. Berasal daripada 3 soalan. Jadi 3 soalan tadi kan. Soalan pertama apa, tuan-tuan? Tanya tentang raja. Soalan kedua 7 pemuda. Soalan ketiga tentang roh. Tapi cerita roh Allah tak jawab dalam surah Al-Kahfi. Mana ada jawab? Cerita roh tak ada, tuan-tuan. Ya. Allah jawab cerita roh dalam surah sebelum Al-Kahfi, surah 17. Ya, jadi ada soalan, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Katakanlah roh itu adalah urusan Tuhanku. Jadi cerita roh ni, tuan-tuan, dia berada dalam, ya, dalam mana, tuan-tuan? Dia berada dalam surah yang ke-17, ya, sebelum surah Al-Kahfi. Jadi yang dijawab dalam apa kita panggil surah ni, tuan-tuan, ya, 2 soalan yang dijawab. Tapi Allah bagi 4 cerita. Maknanya apa? Allah ni Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dia bagi lebih pada apa yang kita nak, tuan-tuan. Ya, macam kita lah doa, ya. Ya Allah, kalau dapat apa kita panggil, anak aku SPM dapat 7A pun dah cantik dah. Tengok 9A dapat, tuan-tuan. Allah bagi lebih. Ya, more than what you expect. Ya, sebab Allah ni Maha Pemurah, tuan-tuan. Kita kalau dengan kawan minta pinjam 1000 dia bagi, tuan-tuan. Ya, patutnya bagilah 2-3 ribu ke. Ya, minta 1000, saya bagi 1000 lah. Kalau Ustaz minta 2000, saya bagi 2000, ya. Allah tak macam tu, tuan-tuan. Minta sikit banyak dia bagi, tuan-tuan. Ya, itu cerita dia. Okey, ya. Kita sampai di sini. Terima kasih kepada semua, Haji Ahmad Nazri, Haji Ahmad Shah, ya, datuk-datuk, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada soalan boleh tanya dalam grup, ya. Dan apa? Kita ada satu pusingan lagi, ya. InsyaAllah selepas minggu depan kita ada minggu satu lagi baru kita masuk penutup kepada surah Al-Kahfi ni, ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Yang baik datang pada Allah, kelemahan-kelemahan kita bersama. Terima kasih kepada semua. Jadi amal soleh mudah-mudahan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Okay. Jazakallah Ustaz. Thank you, Nazri. Jazakumullah khairan. Sama. Thank you, Haji Nazri. Thank you, Ketua Darjah. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Nazri dan semua. Terima kasih sama. Selamat malam semua. Okay. Terima kasih atas kehadiran semua. Selamat malam, Puan Faridah. Ya, Cik Nurul. Besok breakfast. Jaga keselamatan semua, kesihatan. Ya. Thank you. Esok puasa putih 3 hari. Ya. Puasa putih. Selasa, Rabu, Khamis. I think I'll be black. Buatlah at least sehari, jangan tak buat. Thursday. Thursday. Okay, bye. Bye. Terima kasih. Okay, good night. Dan 2 semayang tu ada kalender Islam. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
Okay. See you all next week. Jumpa minggu depan. Mal, Okay, okay. insyaAllah. Bye. Okay. Assalamualaikum. Selamat malam. Nazri, thank you. Thank you. Okay, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya dapat